Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Nur Salsabila binti Muhammad Jamil. Saya merupakan pelajar ijazah sarjana muda Kewangan dan Perbankan Islam Universiti Utara Malaysia. Okey, untuk makluman hadirin yang dihormati sekalian, kami merupakan pelajar daripada kuliah Pengurusan Kewangan Islam. Kami akan melaksanakan aktiviti service learning, iaitu perkongsian ilmu bersama masyarakat. Okey, jadi sebagai pelajar unit Kewangan dan Perbankan Islam, kami mendapati antara topik yang ingin kami bincangkan bersama anda pada hari ini merupakan satu topik yang sangat penting, iaitu mengenai proses mengurus harta pusaka. Baik, sebelum kami memulakan sesi perbincangan, ingin saya sampaikan kepada hadirin dan pendengar sekalian tentang isi kandungan untuk topik yang akan dibincangkan pada hari ini. Okey, kami mempunyai beberapa subtopik penting untuk dibincangkan, yang mana kami akan memulakan perbincangan dengan yang pertama, iaitu pengenalan kepada apa itu harta. Harta pusaka menurut bahasa merupakan harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dunia untuk diwarisi kepada keluarganya. Menurut bahasa Arab, pusaka dipanggil sebagai al-irth, al-wirth atau al-wirathah, yang dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai warisan. Menurut istilah syarak, harta warisan atau mirath ialah harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia yang telah menjadi hak mutlak ahli warisnya untuk diagi-agikan di kalangan mereka yang berhak. Apabila berlakunya kematian, pihak waris mestilah melakukan langkah yang pertama, iaitu menyenaraikan harta-harta yang ditinggalkan oleh arwah. Sebagai contoh, harta-harta yang menjadi kebiasaan ditinggalkan oleh arwah adalah seperti rumah, tanah, KWSP, takaful, unit amanah, kenderaan seperti kereta dan motosikal, akaun simpanan seperti ASB, AHB, tabung haji, akaun simpanan bank beserta saham-saham yang dilaburkan dalam syarikat. Selain itu, terdapat juga harta-harta lain seperti pakaian yang ditinggalkan oleh arwah, perhiasan seperti jam tangan, barang kemas, serta peralatan-peralatan ataupun harta-harta yang kebiasaannya berada di rumah seperti pinggan mangkuk, buku dan kitab, peralatan perabot, alat tulis, peralatan elektronik seperti komputer, telefon pintar dan telefon bimbit. Selain itu, segala barang-barang yang pernah dibeli ataupun dimiliki oleh arwah semasa beliau hidup. Apabila kita telah membuat senarai kesemua harta yang telah ditinggalkan oleh arwah, langkah yang kedua yang kita perlu lakukan adalah kita perlu mengenal pasti sama ada harta yang ditinggalkan oleh arwah merupakan harta pusaka ataupun bukan harta pusaka. Okey, antara harta yang boleh dikategorikan sebagai harta pusaka adalah seperti berikut. Yang pertama merupakan kenderaan, rumah, tanah, akaun KWSP, takaful, simpanan tabung haji, simpanan dalam semua akaun bank beserta unit amanah. Manakala kategori yang kedua merupakan harta bukan pusaka. Harta bukan pusaka merupakan harta-harta yang tidak boleh disenaraikan sebagai harta pusaka. Sebagai contoh, harta bukan pusaka seperti duit sumbangan semasa berlaku kematian. Maksudnya apabila berlaku kematian, sekiranya pihak keluarga menerima sumbangan atas sebab kematian, maka harta yang diterima itu merupakan harta bukan pusaka. Yang kedua merupakan wang perkeso. Yang ketiga, insurans. Dan yang keempat adalah pencen. Selain itu, harta-harta yang diperolehi dengan cara tidak menurut syariah juga tidak boleh dikategorikan sebagai harta pusaka. Sebagai contoh, mendapat wang pampasan insurans konvensional. Sebagaimana kita maklum, insurans konvensional menggunakan kaedah insurans yang tidak menurut kehendak patuh syariah. Manakala yang kedua merupakan sekiranya arwah meninggalkan wang ataupun harta dalam berbentuk wang yang diperoleh daripada aktiviti seperti berjudi. Yang seterusnya, harta seperti duit rasuah, riba ataupun sumber daripada curi juga tidak boleh dikategorikan sebagai harta pusaka. Sebagai contoh, harta-harta yang dicuri seperti mencuri kenderaan, syarikat dan sebagainya, maka kategori ini tidak dapat dikategorikan sebagai harta pusaka.
Seterusnya mengenai cara agihan harta tidak patuh syariah. Saya ingin memberi contoh pampasan insurans. Sebagai contoh, sejumlah bayaran pokok contohnya, arwah telah membayar caruman sebanyak RM100 selama 60 bulan. Maka jumlah caruman yang kita gandakan, maka dia akan mendapat nilai sebanyak RM6,000. RM6,000 yang menjadi caruman daripada arwah itu kita kategorikan sebagai harta pusaka. Sebagai contoh, pampasan kematian daripada insurans konvensional tu, arwah menerima sebanyak RM50,000 dan kita tolakkan dengan sejumlah wang RM6,000 iaitu wang caruman, maka kita akan mendapat baki sebanyak RM44,000. Maka baki tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai harta pusaka kerana RM44,000 tu merupakan sumbangan ataupun hasil daripada insurans konvensional. Sebagaimana kita maklum, insurans konvensional merupakan insurans yang tidak mematuhi syariah. Maka jumlah wang yang bernilai RM44,000 tersebut tidak dapat digunakan dan mesti diberikan kepada institusi yang bertanggungjawab untuk menguruskan seperti Baitul Mal, ataupun boleh juga disumbangkan kepada unit kebajikan untuk membantu masyarakat. Selain itu, terdapat juga kes di mana kami mendapati waris merupakan kategori miskin atau fakir. Maka hukum untuk kita mengagihkan pampasan polisi konvensional tersebut, hukum kita melaksanakan hukum harus untuk waris ini mengambil dari pampasan polisi konvensional, tetapi dengan mengikut kadar jumlah keperluan sekadarnya. Maka baki wang yang diterima daripada polisi konvensional itu perlulah diagih kepada Baitul Mal ataupun didermakan dengan tujuan kebajikan. Selain itu, terdapat juga persoalan seperti faedah terbitan dan pencen. Untuk makluman hadirin sekalian, pencen bukanlah harta pusaka yang perlu diagihkan seperti dalam pembahagian pusaka. Antara kesalahan yang berlaku pada masa kini, sebagai contoh, isteri menerima pencen bulanan, kemudian isteri membahagikan kepada semua waris-waris faraid. Jadi, untuk kita maklum, pencen merupakan satu sumber kewangan yang tidak perlu diagihkan dalam pusaka kerana pencen itu sendiri bukan dikategorikan sebagai pusaka. Seterusnya, bagi langkah yang ketiga, setelah kita selesai mengkategorikan harta-harta yang ditinggalkan oleh arwah sebagai harta kategori pusaka dan harta bukan pusaka, langkah yang ketiga adalah kita perlu mengenal pasti yang mana harta perlu diuruskan tanpa melalui proses surat kuasa. Yang kedua, harta yang dikenal pasti dibuat melalui penamaan. Dan yang ketiga, harta-harta yang perlu dicairkan melalui proses surat kuasa. Untuk yang pertama, harta-harta yang boleh diurus tanpa melalui proses surat kuasa, sebagai contoh, harta peninggalan arwah seperti pakaian beliau, peralatan elektronik seperti telefon pintar, telefon bimbit, komputer riba dan komputer. Seterusnya seperti pakaian kasut selipar, peninggalan barang rumah seperti pinggan mangkuk, peralatan perabot, peralatan barang kemas dan barang-barang seperti kitab dan buku yang dimiliki oleh arwah. Selain itu, harta seperti binatang ternakan, sebagai contoh, sekiranya arwah mempunyai haiwan peliharaan, maka harta ini juga boleh diuruskan dan ataupun diagihkan tanpa melalui proses surat kuasa. Untuk kategori yang kedua merupakan harta yang dikategorikan sebagai harta yang perlu dicairkan melalui penamaan. Penamaan merupakan satu proses yang dibuat agar para waris dapat mencairkan harta dengan kadar yang segera tanpa penglibatan proses surat kuasa. Waris-waris yang dinamakan penama bukanlah penerima harta secara mutlak, tetapi diamanahkan untuk mengambil harta di institusi berkenaan lalu diagihkan kepada pihak yang berhak. Sebagai contoh, harta-harta yang boleh dibuat melalui kaedah penamaan seperti yang pertama merupakan takaful. Yang kedua merupakan unit amanah ataupun saham. Yang ketiga, akaun KWSP. Yang keempat, akaun simpanan seperti akaun simpanan, akaun pelaburan dan akaun tabung haji. Dan yang kelima merupakan saham-saham yang ada dalam syarikat ataupun koperasi.
Jenis-jenis harta yang telah disebut tadi boleh dibuat melalui kaedah penamaan kerana proses penamaan dapat membantu untuk mencairkan harta dengan kadar yang segera tanpa melibatkan proses surat kuasa. Baik, jadi untuk kesimpulannya, apa yang kita perlu faham dalam topik harta ini? Langkah yang pertama, kita perlu menyenaraikan segala harta yang ditinggalkan oleh arwah. Proses yang kedua adalah kita perlu mengkategorikan harta-harta yang ditinggalkan oleh arwah sama ada ia dikategorikan sebagai harta pusaka ataupun bukan harta pusaka. Langkah yang ketiga adalah kita mengenal pasti sama ada harta itu boleh diagihkan sama ada melalui tanpa proses surat kuasa. Yang kedua, harta yang boleh dicairkan melalui penamaan. Dan yang ketiga, harta-harta yang boleh dicairkan melalui surat kuasa. Sebagai kesimpulan untuk topik pada hari ini, iaitu topik harta, saya ingin menyeru kepada masyarakat agar mengambil iktibar terhadap apa yang telah berlaku semasa proses pengurusan harta pusaka. Untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, sekiranya proses pengumpulan dokumen dan penyenaraian harta dilakukan dengan awal ataupun kita mempunyai persediaan dokumen, maka proses pengurusan pusaka sebenarnya tidak mengambil masa yang begitu lama. Apa yang menyebabkan proses pembahagian harta pusaka menjadi lama adalah disebabkan pihak waris ataupun ahli keluarga mengambil tempoh masa yang lama untuk mengenal pasti apakah harta-harta yang ditinggalkan oleh arwah. Jadi ingin saya ingatkan kepada diri saya dan kepada hadirin sekalian agar kita dapat menyediakan sekurang-kurangnya sebuah fail peribadi yang mana di dalamnya kita menyenaraikan apakah harta ataupun aset yang kita miliki. Kerana apa yang kita miliki, harta-harta yang kita miliki tidak diketahui oleh sesiapa pun. Jadi apabila sekiranya kita meninggal dunia, maka pihak keluarga bertanggungjawab untuk menguruskan harta kita. Jadi bagi memudahkan proses pengurusan harta pusaka menjadi lebih lancar, maka kita digalakkan untuk menyediakan fail peribadi untuk menyimpan maklumat-maklumat mengenai aset-aset ataupun harta yang kita miliki bagi memudahkan sebarang urusan untuk pengurusan harta pusaka. Jadi saya berharap dengan perkongsian pada video kali ini, hadirin dapat mengenal apa itu harta dan bagaimana untuk kita mengkategorikan harta sebagai harta pusaka. Untuk video yang seterusnya, hadirin akan diperkenalkan dengan apa itu hutang dan apakah kepentingan pengurusan hutang sebelum berlakunya pembahagian harta pusaka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.